Daripada dia tu, jangan kita ingat ni syaitan kau buat dah, kau penyakit ni dah, Allah SWT belaka. Tidak Allah SWT turunkan penyakit, melainkan diturunkannya untuk penyakit itu penawar. Mana setiap penyakit ada ubat. Tak ada penyakit tak ada ubat. Cuma tak ada ubat tu bukan tak ada, kita tak jumpa, kita tak tahu. Boleh jadi dia duduk depan kita je, tapi kadang kita tak tahu. Duduk depan tangga rumah kita je ubat tu, tapi kita tak tahu. Pas ubat tu orang proses-proses hantar mari kita tak tahu ubat tu padahalnya ambil depan rumah kita. Itu kadang kita tidak tahu. Tidak tahu ubat satu, ataupun tahu tak kena merawat, cara merawat. Boleh jadi salah kelebih ubat, salah kurang, tak cukup dos, orang kata tak cukup hari dia selama mana kena amalkan. Itu pun boleh jadi berlaku. Tak kena cara lah. Tapi kalau kena cara, boleh sembuh penyakit itu. Ini kepercayaan kita orang Islam. Oleh kerana kepercayaan ni mendorong orang Islam ni sepatutnya dia kena cari usaha. Apa-apa yang tak siap, tak jumpa ubat. Kalau jumpa ubat pun tak kena guna. Bila begitu, kena mengaji lah cara khusus. Bidang perubatan ni sangat luas, terutama sekarang ni maju dalam macam-macam aliran, sangat luas. Boleh ditengok belaka lah, tengok belaka, terutama orang yang khusus bahagian tu dah sepatutnya kena tengoklah, ambil kira hak ni kata, ambil kira hak ni kata, ambil kira hak ni kata. Kalau dia tu mempunyai kemampuan yang tinggi, kurang-kurangnya kalau satu aliran pun kalau dia mahir, hak tu pun banyak dah manfaatnya. Tapi kalau boleh lagi banyak bidang masuk. Sepuluh ngaji agama, sepuluh ngaji benda-benda lain lah juga. Jangan seperkara hadis saja misalnya. Fiqh kata, gani kata, barulah gabung semua tu, barulah kemah. Kalau tidak ada gabungan beberapa ilmu, beberapa aliran yang kurang kemah. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak mampu, kita bekerja sama, pakak-pakak lah. Bukan masalah nak naik masing-masing nak mengangkat bendera ni, tak ada maksud tu. Maksudnya nak berubat orang sakit tu, nyanyi ke dia. Kalau kita nak masing-masing nak berkerah, nak berdegil dengan cara kita, tak tunduk kepada orang, walaupun orang tu lebih dah, banyak dah boleh menyembuhkan orang, kita tak saya akui juga pasal tidak sealiran dengan kita. Itu tak kena. Cara ta'assub seperti itu dalam bidang apa sekalipun merugikan, tidak menguntungkan. Sebaik-baiknya cuba bincang, tukar-tukar fikiran, tengok cara dia, hak ni tengok cara ni. Itulah yang paling baik. Barulah pesakit-pesakit orang ramai ni tidak menjadi mangsa. Adapun dari segi kepercayaan kita, iaitu penyakit, setiap ada penyakit mesti ada ubat, ada penawar. Di sini disebutkan penawar, syifa. Kita selalu terjemahkan setiap penyakit ada ubat. Ada juga dalam hadis tu lafaz dengan lafaz dawa, ubat. Tapi hak lebih banyak dia sebut syifa. Syifa tu apa makna? Syifa tu maknanya sembuh semati. Itu maksud syifa. Dawa ada ubat, tidak semesti ubat tu menyembuhkan semati lagi. Boleh jadi dia sekadar hanya menahan saja sakit tu, ataupun memendapkan sakit. Boleh jadi sekadar tu, tidak menghilangkan betul. Hak naknya, nak rayaknya Allah SWT buat. Sakit, ada penawar. Penawar tu maknanya hilang terus. Tak ada kesan sampingan. Hak tu hak nak. Ini konsep Islam. Bila sebut syifa, mana penawar? Penawar tu bila sia semati. Tak ada kesan sampingan. Hak tu baru tercapai maksud. Kalau semata-mata nak beri ubat, orang pergi kat kita beri ubat, lepas tu sialah dia, lepas tu sakit kepala pula, lepas tu tibuk besok pula, lepas tu lelah pula, kaji-kaji kesan sampingan ubat hak kita beri dulu. Tu tak tasih lagu tu. Tak berjaya lagi sebenarnya, tak sampai maksud yang dikehendaki lagi. Kalau begitu hak naknya segala-gala penyakit ada dulu pun boleh hilang satu demi satu hilang. Hak tu perkara yang seterusnya ialah Allah SWT menurunkan penyakit. Menurunkan penyakit ni apa? Mari datang kau. Ia kata menurunkan itu, melainkan diturunkannya penawar. Penawar ni mari datang kau. Ia dikata waktu turun. Setengah ulama mengatakan menurunkan di sini maksudnya mengadakan. Tidak diadakan Allah satu penyakit, melainkan diadakannya juga penawar untuk penyakit itu. Maksudnya Allah SWT mengadakan. Lepas tu yang sebut turun tu, yakni Allah SWT memerintahkan malaikat untuk menguruskan urusan. Dia ada kaitan. Malaikat-malaikat ini panggil al-muwakkalin bil adwa wal adwiyah. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengatur penyakit dan ubat. Ada malaikat. Setiap Allah SWT kejadian dia ni dalam kerajaannya ni begini berlaku macam-macam, tak serupa ni. Hak ni masalah rezeki, hak ni masalah ni. Dia ada malaikat tu di sebalik. Allah SWT nak buat sendiri pun boleh, tetapi dia nak ajar kepada kita cara mentadbir ni yang paling baik, iaitu melibatkan semua. Kalau Allah SWT melibatkan malaikat lah, kita kata dalam beberapa perkara yang sudah ditentukannya, maka kita lebih-lebih lagi lah hak kurang ni kena bekerja sama.
kena bagi tugas. Allah SWT menurunkan malaikat, yakni memerintahkan supaya malaikat buat atur semua. Dia bukan saja ni berlaku di sebalik hak zahir. Kita tengok ada kuman tu, ada virus itu, ada macam-macam penyakit tu, punca penyakit. Dia mari mana nak jadi gitu? Zahirnya kita kata sebab kotor lah, sebab ini lah, sebab makanan tak kena lah. Zahir. Di sebalik tu lagi. Hak tu orang zahir ni dia tengok sekat tu je. Sekat tu pun ada faedah dah. Tapi macam mana benda yang kecil tu boleh berperanan, boleh jadi kesannya begitu besar, bahayanya begitu meluas kepada manusia, macam mana? Seolah-olah macam dia tahu pula dah kuman-kuman saat ni. Begitu juga virus ni, nak pergi serang orang tu, nak pergi serang orang ni, kena orang tu, ni tak kena pula. Pergi tempat tu, pergi tempat ni, macam mana jadi gitu? Walaupun kita kata dia ada kaitan dengan sebab-sebab zahir, tapi di sebalik tu peranan malaikat. Serupa dengan hujan lah, serupa benda-benda lain juga. Sini hujan, sini tak hujan, tapi rata kena pula. Macam mana pada masa tu hujan situ, pada masa tu tak hujan situ? Oh, kalau nak fikir hak tu memang rumit lah. Itulah Allah SWT mengatur semua. Seperti mana diaturnya hujan, diaturnya juga penyakit untuk menguji manusia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT menjadikan mati dan hidup. Bapa Allah SWT buat mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalannya. Amalan hak berkait dengan akhirat, dia berkait dengan hidup mati juga. Dah mati tak ada lah. Sebelum mati, ketika hidup tu ada faedahnya. Baik ke buruk ke? Nak tengok siapa yang lebih baik. Hak tu Allah SWT nak hak paling cemerlang, hak paling baik. Begitu juga semasa hidup ni. Nak boleh ke mati tu dia sakit, dia begitu gini macam-macam lah. Nak tengok siapa yang lebih baik amalan, kerja dia. Nak tengok. Kalau doktor nak tengok siapakah yang lebih berjaya, paling berjaya. Gapo dia yang dia buat. Mengikut agama kita, dia ajar nak tengok kita buat setara mana hak molek. Alah ke molek. Setakat mana yang kita mampu. Lepas tu Allah SWT bagi ganjaran dalam bidang masing-masing. Nak uji, adakah kita hanya sekadar mengaji perubatan, nak jadi doktor, nak buka klinik, sekadar tu saja? Seseolahnya macam suka mengambil kesempatan daripada orang-orang yang sakit, boleh pitih kita, adakah sekadar tu? Kalau ke mana? Nak uji lah. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalan? Allah SWT Maha tahu. Dengan sebab tu kena molek paling baik dalam bidang masing-masing. Hak berkait dengan hidup mati. Kadang-kadang hidup mati Allah SWT buat, tapi ada sebab. Kadang-kadang orang tu tak patut mati lagi, kena kira mengikut hukum sebab musababnya. Allah SWT buat, tapi kerana kecuaian kita, amal kita tidak baik, ilmu kita tidak cukup, mati kawan tu. Kena beringat. Ataupun tak kena cara sebagaimana yang kita tengok lah, banyak berlaku. Maknanya kena beringat lah, kena beringat. Tak ada pasal-pasal kena injection, pada tu habis hitam tangan, kena kerak tangan. Apa silap kita? Tidak ada ahsanu amala saat ni. Hak ni pula lembek, semua hidup bergantung dengan orang lain. Sebab apa? Kita. Hidup dia. Allah SWT buat, Allah SWT jadikan, tapi berkait dengan sebab musabab. Dengan sebab itu kena beringat. Penyakit ni macam-macam lah pula. Da'an dia sebut. Penyakit, apa-apa penyakit. Kalau kita belajar dalam balaghah, ma anzalallahu da'an dalam bentuk nakirah. Luah apa-apa saja penyakit. Bukan di sini da'an itu dari segi mufrad, dia isi mufrad. Mana satu penyakit? Apa-apa saja penyakit. Tak kira penyakit apa pun. Itu makna da'an, melainkan ada penawarnya. Dalam hadis yang lain disebut kecuali mati. Ada kecuali itu. Hak tu tak boleh. Hak lain boleh ubah belaka. Gila ke? Sopak ke? Kusta ke? Apa saja. Hak tak jumpa lagi. Apa dia kita kata sekarang ni? AIDS ke? SARS ke? Ataupun apa-apa saja. Ada. Tak jumpa lagi. Itulah Allah SWT nak uji. Dalam bila-bila dia uji tu banyak pula faedah kepada manusia. Sementara hidup di dunia ni banyak faedah. Ada kajian, bahagian kajian, ada bahagian cari ubat, ada bahagian penyelidikan ni. Kalau kita tengok dalam satu hospital tu macam-macam bahagian kaji darah, bahagian kaji penyakit, bahagian kaji ni, kaji. Masing-masing boleh menampung kehidupan keluarga dia pula. Yang mana orang dulu duduk susah hati, kata dia, tanah korang ni lagu mana kalau rakyat ramai, ahli-ahli ekonomi siapa mencadangkan suruh perancang keluarga lah macam-macam. Dia tak terfikir Allah SWT boleh buka pintu rezeki macam-macam caranya. Duduk di bandar, tak ada tanah ke apa-apa, tapi masing-masing boleh hidup cari rezeki. Ada bidang komputernya, ada bidang kaji ni, bahagian kaji ni boleh hidup. Bahkan boleh pitih, kalau nak boleh pitih lebih mewah lagi daripada hak duduk kampung, ada tanah ni. Ini semua di sebalik Allah SWT buat ni. Daripada dia tu, jangan kita ingat ni syaitan kau buat dah, kau penyakit ni dah. Allah SWT belaka. Hidup mati kita tak suka, Allah SWT buat juga. Sihat, Allah SWT buat juga. Sakit, dia juga. Untuk nak uji, nak tengok bila-bila uji tu banyak faedahnya untuk kita. Sementara hidup di dunia ni, orang panggil hidup di dunia ni lagu tu tak lagi dah. Di sebalik hak tak molek tu ada hak molek, tetapi hak tak molek tu tak banyak sangat sebenarnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesukaran ada kesenangan.
Usr, al-usr. Allah SWT sebut dengan ada alillah. Kalau kita mengaji, fa inna ma'al usri. Susah tu, hak tak sedap ni, hak tak molek ni, hak sakit, hak gapo ni, tak banyak. Al-usr. Sebab itu dia bubuh alillah. Yusra, hak senang, hak mudah, hak sihat, hak suka, hak tu lebih banyak. Sebab itu dia buat dalam bentuk tak ada alillah. Cuba kita tengok orang sakit, hak cacat, tak ramai. Walaupun ramai juga nak banding dengan hak tidak cacat. Supaya juga hak sihat dengan hak tidak sihat dalam hospital. Ramai lagi hak sihat. Begitulah juga yang lain-lain. Allah SWT buat, kalau ada sikit sebanyak, memang untuk membina hidup kita. Kalau tidak ada perlombaan, tidak ada pencarian, tidak ada cabaran. Bila tidak ada cabaran, manusia tidak akan berusaha, tidak akan mengkaji.